Sekali lagi, Hadi dipanggil ke Bukit Aman. Sultan Johor titah beri anuan masa tingkatkan ekonomi negara. Tajudin tubuh NGO baru anjur himpunan Melayu. Ahli PAS sertai amanah sebab takut kalah. Sekali lagi Hadi beri isyarat kerajaan bakal bertukar. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali lagi dipanggil memberi keterangan di Pejabat Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman di Kuala Lumpur. Perkara itu dimaklumkan setiausaha politiknya Syahir Sulaiman dalam kenyataan media. Anggota Parlimen Bacok itu berkata pihaknya dihubungi pihak Bukit Aman untuk mendapatkan keterangan daripada Abdul Hadi berhubung suatu laporan polis terhadap ucapannya dalam kempen pilihan raya kecil di Simpang Jeram Johor. Perkara ini telah pun dimaklumkan kepada Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi dan beliau menyatakan kesediaan untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Bukit Aman. Malah sebelum ini Tan Sri Tuan Guru telah pun memberikan keterangan kepada Bukit Aman, termasuklah menyerahkan peranti atau telefon bimbit milik pengendali akaun Facebook rasmi beliau iaitu Setiausaha Akhbar kepada pihak Bukit Aman dan SKMM bagi membantu siasatan, katanya. Syahir ketika dihubungi berkata dia tidak pasti Abdul Hadi dipanggil memberi keterangan berkenaan isu yang mana disebutkan Presiden PAS itu. Namun dipercayai Abdul Hadi dipanggil polis susulan ucapan yang dibuat dalam ceramah Perdana Perikatan Nasional Johor di markas PAS kawasan Bakri di Muar Johor pada malam Sabtu lalu. Dalam ceramah itu, anggota Parlimen Marang itu dilapor menyentuh bidang kuasa lembaga pengampunan dengan mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seseorang pesalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, pihak yang berhak memberikan pengampunan ialah ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah dan bukannya lembaga pengampunan. Termasuk mengenai pengampunan, kes jenayah dalam Islam yang berhak mengampun adalah mangsa jenayah kalau dia mati melibatkan kes bunuh adik-beradik dia, ibu bapa dia atau wali dia yang berhak mengampun, bukan lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan ini ialah Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Peguam Negara, katanya. Malah dia menegaskan undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik, bukan untuk menyeksa. Justru menurut bekas Duta Khas Bertaraf Menteri itu lagi, PAS mahu peruntukan undang-undang yang ada sekarang ditukar kepada peraturan Islam. Untuk rekod, sebelum ini Abdul Hadi pernah dipanggil memberi keterangan kepada pihak polis susulan kenyataan yang didakwa berbau perkauman mengenai rasuah. Sementara itu, Syahir berkata Abdul Hadi menaruh kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak PDRM dan SKMM dalam menjalankan tugas dan siasatan. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim diberikan lebih banyak masa untuk meningkatkan ekonomi negara. Dalam satu wawancara khas dengan Sinju Daily, baginda memahami cabaran keuangan yang dihadapi pentadbiran Anwar. Anwar hanya menyedari kesulitan keuangan dihadapi kerajaan setelah mengambil alih pentadbiran. Titah baginda dalam wawancara khas dengan akhbar tempatan dalam bahasa Cina itu. Sultan Ibrahim juga menzahirkan rasa lega terhadap lawatan Perdana Menteri ke China awal tahun ini yang membawa pulang hasil yang positif. Menyentuh mengenai Anwar, Sultan Ibrahim bertitah baginda mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri. Ada kalanya beliau meminta pandangan beta dan ada masanya beliau memberikan cadangan kepada beta, titah baginda. Baginda juga menekankan pentingnya Malaysia untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan China. Selain itu, Sultan Johor bertitah bahawa meletakkan program Malaysia Rumah Keduaku atau MM2U di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya yang melaporkan terus kepada Perdana Menteri merupakan satu pendekatan yang tepat. Untuk menarik lebih banyak pelaburan, Malaysia harus menawarkan pilihan visa yang mesra pelabur dan praktikal, terutamanya dalam penilaian semula program MM2U semasa kerana fasa kedua program ini tidak mesra pemohon dan fasa ketiga lebih buruk lagi, titah baginda. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO Tajudin Abdul Rahman telah menubuhkan NGO baru untuk memperjuangkan nasib orang Melayu yang menurutnya didakwanya masih ketinggalan dari segi ekonomi, akademik dan politik. Kumpulan baru itu dilaporkan bakal menganjurkan Majlis Himpunan Melayu Bangkit di Kampung Gajah, Pasir Salak Perak pada hari Rabu. Tajudin merupakan presiden NGO baru itu yang diberi nama Pasir Salak Bangkit. Perkembangan kebelakangan ini kita dapati Melayu dari segi politik, ekonomi, sosial telah jatuh tersungkur ke bawah dalam persaingan dalam negara. Saya kesal dengan apa yang berlaku kerana perkembangan ini bahaya untuk orang Melayu masa kini dan akan datang.
katanya seperti dipetik portal FMT. Jelasnya NGO Pasir Salak bangkit menjadi wadah meniup semula semangat perjuangan orang Melayu yang dilihatnya semakin lesu. Dalam pada itu Tajuddin menjelaskan, himpunan anjuran NGO-nya itu terbuka kepada semua orang tanpa mengira fahaman politik. Keahlian bekas ahli Parlimen Pasir Salak itu dalam UMNO telah digantung selama 6 tahun mulai Oktober tahun lepas kerana mengkritik parti secara terbuka. Tajuddin mendakwa dia telah dikhianati tetapi berhasrat untuk kekal dalam UMNO dan menyatakan harapan pada Mei lalu supaya penggantungan itu akan ditarik balik. Dalam perkembangan berkaitan, Tajuddin dilaporkan menolak apabila ditanya mengenai persamaan antara inisiatifnya dengan Proklamasi Melayu anjuran bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Gerakan itu hanya gerakan kemudian senyap. Himpunan saya ini nak satukan orang Melayu, nak Melayu bangkit, katanya seperti dipetik portal FMT. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa tindakan segelintir ahli dan bekas pimpinan parti itu menyertai amanah adalah kerana takut kalah dalam pilihan raya. Berucap dalam ceramah Perdana Perikatan Nasional Johor, Abdul Hadi turut menyifatkan mereka sebagai lemah semangat sehingga sanggup meninggalkan dasar perjuangan PAS. Terdapat kalangan PAS yang lemah semangat dan sayang nak tinggalkan DAP, takut tak menang pilihan raya. Orang yang takut tak menang itu yang masuk Parti Amanah ini dan yang ikut Parti Amanah ini adalah kerana nak menang pilihan raya. Sanggup meninggalkan prinsip dasar perjuangan PAS. Katanya di markas PAS, kawasan Bakri Muar, PAS Perikatan Nasional dalam usaha mereka merampas 2 kerusi yang ditinggalkan Allahyarham Salahuddin Ayub iaitu kawasan Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Undangan Simpang Jeram. Perikatan Nasional meletakkan timbalan Ketua Bersatu Pulai Zulkifli Jaafar sebagai calon dalam PRK peringkat kerusi Parlimen, manakala timbalan Pesuruhjaya PAS Johor Dr. Muhammad Mazri Yahya di Dun Simpang Jeram. Parti Kerajaan pula menamakan bekas Speaker Dun Johor Suhaizan Kayat untuk PRK Pulai, manakala timbalan Ketua Amanah Bakri Nazri Abdul Rahman di peringkat Dun. Kedua-dua calon dari parti kerajaan adalah ahli amanah. Abdul Hadi juga mendakwa keengganan DAP menerima hukum hudud mendorong PAS menggerakkan usaha menukar kerajaan ketika Pakatan Harapan yang mendapat mandat daripada pengundi pada 2018 mentadbir negara. Kata ahli Parlimen Marang itu, dia kemudian berjumpa Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu menjadi Perdana Menteri untuk bertanyakan keadaan dalam kerajaan. Tun Mahathir kata, saya tak sangka jadi begini, tak tahu apa nak jadi apabila orang Islam tak memimpin, Melayu tak memimpin. Saya kata, Tun, kita usahakan satukan ahli Parlimen Melayu, Bumi Putra, masukkan juga China dan India yang tak ekstrim bergabung. Cukup jumlah kita ubah kerajaan, maka berjayalah kita ambil kerajaan. Katanya menceritakan mengenai insiden langkah syaratan yang berlaku pada akhir Februari 2020 lalu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa bahawa keputusan memberangsangkan Gabungan Perikatan Nasional pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai pada 9 September ini boleh menjadi pencetus kepada perubahan dalam kerajaan persekutuan. Sebelum ini, pemimpin Perikatan Nasional juga membuat dakwaan serupa menjelang 6 pilihan raya negeri yang lalu. Ada yang dakwa PRK Pulai ini tak jadi apa sebab pilihan raya kecil saja. Namun ia sebenarnya ada makna besar sebab ahli Parlimen yang menang nanti akan bercakap bagi pihak kita di Parlimen. Apatah lagi Perikatan Nasional memiliki jumlah kerusi agak besar di Parlimen. Kerajaan boleh berubah bila-bila masa sahaja. Kita memerlukan tambahan kerusi ini untuk banyak lagi dan kita harap bersabar, katanya kepada pemberita di markas PAS Pulai. Dia seterusnya menyatakan harapan agar UMNO berubah fikiran dan pemimpinnya bertaubat. UMNO yang insaf supaya berubah. Kerajaan akan berubah pada bila-bila masa. Itu boleh berlaku, jangan bimbang, katanya lagi. Pada 7 Ogos lalu, Hadi mendakwa kemenangan Perikatan Nasional dalam 6 pilihan raya negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan akan membuka jalan kepada perubahan dalam pentadbiran kerajaan persekutuan. Namun dakwaan itu tidak menjadi kenyataan. Sebelum ini, timbalan pengerusi UMNO Johor Ahmad Maslan mengibaratkan istilah gelombang rakyat yang dicipta oleh Perikatan Nasional hanya sebagai cakap kosong yang dicipta oleh Pakatan Pembangkang. Katanya adalah tidak tepat untuk menggambarkan bahawa seluruh negara menyokong gelombang tersebut apabila Perikatan Nasional hanya menguasai 4 negeri. Negeri yang dimaksudkan ialah Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Macam mana pula itu dipanggil gelombang rakyat? Malaysia ada 14 negeri. Mereka Perikatan Nasional dapat 4 negeri saja. Kita ada 10 negeri. Takkan mereka tak tahu matematik? 10 jauh lebih banyak daripada 4. Jangan nak kata itu gelombang rakyat. Temberang diorang saja. Itu hanyalah gelombang hijau yang tak sampai ke mana. Dan 4 negeri itu sajalah gelombangnya, katanya. Ahmad yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO menyatakan keyakinan bahawa pengundi di Simpang Jeram dan Pulai akan bersikap rasional dalam membuat keputusan yang tepat untuk memilih wakil rakyat bagi kerusi DUN dan Parlimen masing-masing. Orang sini tak mahu Pulai jadi pembangkang. Pulai sudah jadi kerajaan. Kenapa tiba-tiba nak jadi pembangkang? Simpang Jeram juga. Kenapa kita tiba-tiba nak jadi pembangkang? Kawasan pembangkang ini tidak ada faedah 1 sen pun. Jadi kita teruskan supaya kawasan Pulai dan Simpang Jeram berada dalam kerajaan. Perlu diketahui bahawa di peringkat pusat telah selesai dan kerajaannya adalah kerajaan perpaduan. Yang lain yang dipilih di sini sudah tentu akan menjadi pembangkang, termasuklah di bawah kerajaan negeri ini, katanya lagi.